Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi, alhamdulillah, dalam majlis ilmu tadabbur Al-Quran bersama-sama insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 594 insya-Allah, 594, dan kita akan bersama-sama di dua surah juga sebagaimana sebelum daripada ini, iaitu yang pertamanya kita akan menghabisi surah Al-Fajr daripada ayat 24 sehingga ayat 30 insya-Allah, dan kemudian selepas daripada tu kita akan masuk pula kepada satu surah yang lain, iaitu surah Al-Balad ayat 1 sehingga ayat 20 insya-Allah. Jadi hari ini 3 bulan Syaban tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 17 hari bulan Mac tahun 2021. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita, sebagai guide kepada sepanjang hari kita, sepanjang umur kita insya-Allah, sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya apabila kita meninggalkan dunia ini insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan baca sedikit sebagai mukaddimah kepada sesi kita ini. Moga-moga kita akan mendapat barakah daripada majlis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Jadi saya telah bacakan tadi sedikit daripada, iaitu penghujung kepada surah Al-Fajr. Jadi kita akan tengok insya-Allah dalam hujung surah Al-Fajr ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat manusia yang merasai sangat-sangat sedih, sangat-sangat menyesal di atas apa yang telah mereka lakukan semasa di atas dunia, iaitu mereka telah meninggalkan banyak perkara. Jadi manusia akan berkata pada hari itu, dan setengah riwayat mengatakan bahawa ini adalah kata-kata orang-orang kafir, iaitu mereka mengatakan iaitu yaqulu ya laitani. Mereka berkata alangkah kan, yaqul, mereka berkata. Jadi kita baca sebelum daripada ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bila azab ni telah dibawa kepada manusia, bila manusia itu telah melihat azab, maka mereka mulalah berkata ya laitani, alangkah kan, macam-macam alangkah tu kan. Qaddamtu, dia kata li hayati, aku buat kebaikan untuk kehidupanku pada hari ini, ataupun untuk kehidupanku semasa aku hidup dulu tu, kenapa aku tak buat baik, qaddamtu li hayati, untuk bertemu dengan Allah Taala pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakanlah apa yang akan berlaku nanti pada hari akhirat, untuk menunjukkan kepada kita supaya kita ni semasa di dunia ini kita sentiasa bersedia. Janganlah kita ni lalai dan sebagainya kan, sehingga kita lupa bahawa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yauma izin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa yauma izin, pada hari itu, iaitu pada hari kiamat tu, la yu'azzibu azabahu ahad. Tak ada siapa pun yang dapat menyeksa sebagaimana seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ialah tiadalah yang lebih dahsyat lagi seksaannya selain daripada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada lagi yang dapat mengikat mengikat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ungkapan tu mengikat, maknanya manusia tu tak dapat lari lagi pada hari akhirat ni daripada seksaan itu. Dahlah mereka ni mendapat seksaan yang sangat-sangat dahsyat, dan kemudian mereka akan diikat, tak boleh lari daripada ikatan apa yang Allah Ta'ala telah kenakan kepada mereka. Maknanya hari itu dahlah kan, di mana lagi mereka nak lari? Mereka keluar daripada kubur, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudian mereka akan dibawa ke mahsyar, kemudian akan dikira. Mereka nak lari ke mana? Sekarang dua saja di depan mereka, iaitu syurga atau neraka kan. Jadi kalaulah mereka ini tidak qaddam tu li hayati tu, tidak membuat baik semasa mereka di dunia, maka di hari akhirat ni mereka of course lah akan pergi kepada neraka yang kita sebutkan sebelum daripada ni yang kita bacakan. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-27 dalam surah Al-Fajr ni, Allah memberitahu bahawa
seruan yang diserukan pada hari itu kepada orang-orang yang beriman, kepada jiwa-jiwa yang beriman. Seruan ini sama ada seruan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebutkan oleh ahli tafsir seruan yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat-malaikat supaya berkata kepada jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang beriman ni. Dipanggil pada hari itu jiwa-jiwa yang beriman ni dengan an-nafsu al-mutmainnah. Mutmainnah ni artinya al-aminah, minal huzni wal minal huzni wal khauf. Ulama tafsir kata iaitu jiwa-jiwa yang mana tidak ada lagi perasaan takut dan juga perasaan sedih. Jadi dua keadaan pada masa itu yang ada pada jiwa manusia ialah yang pertamanya ialah dia akan merasai sedih. Dan yang keduanya merasa sedih kerana apa? Kerana kecewa dia tidak membuat kebaikan semasa di dunia dulu. Dan kemudian yang keduanya dia akan merasa takut. Sebab apa? Dia akan dikenakan azab. Jadi orang-orang yang beriman pula pada hari itu mereka ini akan sebaliknya, iaitu mereka ini dipanggil sebagai mutmainnah. Jadi mutmainnah itu apa? Maksudnya ialah aminah, iaitu merasa aman, merasa selamat daripada ketakutan dan juga kesedihan tu. Jadi mereka sangat gembiralah pada masa itu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil pula mereka itu supaya irji'i. Sama ada tak kisahlah kan tak kiralah sama ada seruan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala direct ataupun seruan itu diungkapkan oleh malaikat mewakili yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat itu, tapi dia akan diserukan, wahai jiwa-jiwa yang beriman, irji'i ila rabbik, baliklah kamu kepada Tuhan kamu sekarang. Kamu sekarang menuju kepada Tuhan kamu, kamu kembali kepada Tuhan kamu. Jadi irji'i, Allah SWT kata irji'i ila rabbik, kepada Tuhan kamu, radiyatan. Radiyatan artinya ialah dia redha, dia gembira, dia tu gembira. Kemudian maradiyah, dia itu adalah diradai. Maksudnya ialah dualah kan, dia sendiri gembira dan dia tu diterima oleh penerimanya, iaitu orang tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menerimanya. Jadi kalau radiyah dia sendiri gembira, mardiyah dia disukai, kita katakan. Jadi makna dua sifat ni kan, dua sifat yang makna datang daripada dua pihak sini kan. Daripada orang tu dan juga daripada yang sebelah sana kan. Jadi itulah maknanya. Kadang-kadang kita suka, tapi kadang-kadang orang yang menerima kita tak suka, kita pun tak suka juga, tak gembira jadi kan. Tapi apabila kita ni gembira dengan apa yang kita dapat, kemudian orang yang menyambut kita, yang menerima kita pun gembira, maka kita akan hidup dalam kehidupan dunia kan. Maknanya kita juga akan rasa gembira. Bila orang tu gembira, kita gembira. Jadi itulah keadaan jiwa pada hari akhirat. Pada hari kiamat Allah Ta'ala sebut radiyah, maradiyah. Kemudian fadkhuli fi ibadi, Allah Ta'ala kata masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku, dan kemudian wadkhuli jannati, dan yang terakhirnya masuk syurga. Maknanya mereka ni bersama-sama gerombolan orang yang baik yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini dipersilakan wadkhuli, masuklah kamu wahai jiwa-jiwa yang beriman ke dalam jannati, ke dalam syurgaku. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah daripada surah Al-Fajr yang sempat kita ambil pengajarannya, iaitu apa? Moga-moga kita ni jangan termasuk dari kalangan orang-orang yang akan menyesal nanti di hari akhirat nanti kan. Alhamdulillah, kita masuk pula insya-Allah sekarang kepada surah Al-Balad. Jadi dalam surah Al-Balad ini Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan menyebutkan bukan Allah Taala bersumpah, tapi Allah Taala kata aku bersumpah. Tetapi agak sedikit confuse mungkin bagi setengah-setengah orang yang baca surah ni, permulaan surah ni, ataupun ada beberapa tempat juga dalam ayat yang lain, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan la uqsimu, la uqsimu. Kalau ikut maknanya ialah la uqsimu, ikut terjemahan directnya, tidak aku bersumpah, maknanya la uqsimu bihadzal balad, aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Negeri ini artinya Mekah, Mekah Al-Mukarramah lah. Jadi ayat ini adalah Makkiyah. Ayat ini turunnya di Mekah, iaitu dalam keadaan Nabi SAW berada di Mekah pada masa itu, dan Nabi SAW ditekan, diseksa, dilakukan macam-macam penyiksaan. Bukan Nabi saja, tapi para sahabat yang lain pun begitu juga.
telah dikenakan dengan tindakan-tindakan yang dahsyat. Dan yang peliknya ialah perkara ni berlaku di Mekah. Di Mekah dia yang dipanggil sebagai tanah haram. Jadi tanah haram ini digelar ataupun dipanggil oleh orang-orang Arab sejak daripada dahulu lagi. Bukan maknanya zaman sekarang saja kan. Bukan maknanya kita kata zaman moden inilah kita panggil dia tanah haram. Tapi bagi orang Arab sendiri, bagi mereka, ianya adalah haram ini sejak daripada dahulu kala lagi. Maksudnya sejak daripada zaman maknanya masa Nabi Muhammad SAW dulu, pada masa tu memang dah dipanggil sebagai tanah haram. Kenapa? Kerana sesiapa yang masuk ke tanah tu, ke tanah haram tu, kawasan tanah haram, maka dia akan selamat. Kalau maknanya dia tidak akan diseksa, tak akan dikacau, tak akan dibuat apa-apalah kan. Even kalau orang-orang yang bersalah pun, kalau masuk ke tanah haram ni, maka dia tidak akan ditangkap, tidak akan diapakan, sehinggalah dia keluar daripada tanah haram tu. Tu adalah memang apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Arab sejak daripada dahulu lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan semaknanya tanah ataupun negeri Mekah ni adalah satu negeri yang special lah kita katakan. Kenapa? Kerana dia adalah negara yang haram. Haram dikacau, dilakukan apa-apa yang tidak baiklah kepada orang lain. Jadi tiba-tiba itu satu perkara. Yang kedua, dalam ayat nombor 1 ni, ayat pertama ni ialah la tersebut. Ulama-ulama tafsir kata, majoriti daripada ulama tafsir kata la itu adalah la zaidah. Zaidah tu makna tambahan. Artinya dia tidak mempunyai makna dari segi maknanya dia bukan bermakna tidak. Tetapi dia digunakan oleh orang Arab dalam sumpah untuk menunjukkan kepada sungguh-sungguhnya sumpah tu. Jadi la tu. Jadi maknanya sini, aku bersumpah dengan negeri ini. Aku bersumpah sungguh-sungguh. Itu pendapat jumhur lah. Tapi ada pendapat juga yang dikatakan oleh setengah-setengah ulama', dia kata la di sini ialah maknanya tidak. Jadi apabila maknanya tidak, kenapa pula aku tidak bersumpah dengan negeri ini? Kata mereka yang berkata dengan pendapat yang kedua ni, mereka mengatakan kerana tak perlu lagi bersumpah dengan negeri ini. Kenapa? Negeri ini memang dah hebat. Jadi bersumpah buat apa lagi dengan negeri ini? Tu kata pendapat yang kedua lah. Tapi pendapat jumhur lebih kuat lah, iaitu la ni adalah la zaidah, la tambahan yang digunakan oleh orang Arab untuk dalam sumpah mereka. Kemudian wa anta hillum bihadzal balad. Ayat yang kedua ni, ayat datang di tengah-tengah. Sebab ayat yang pertama adalah sumpah, ayat yang ketiga adalah sumpah, tapi tiba-tiba ayat yang kedua seolah-olahnya macam datang sebentar ayat tu kan, nak ceritakan benda lain, bukan sumpah ayat yang kedua tu. Jadi macam mana wa anta hillum bihadzal balad, maknanya ada dua pendapat ulama sini, ada dua makna yang diberikan oleh ulama. Makna yang pertamanya ialah wa anta hillun, kamu ni dihalalkan di negeri ini. Dihalalkan maksudnya, bukankah negeri Mekah ni negeri haram, iaitu semua orang buat kejahatan tak boleh menyakiti orang lain. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ni dihalalkan, disakiti, dibuat apa-apa yang tidak sepatutnya kan, diseksa sahabat-sahabat kamu di negeri ini? Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala maknanya cerita macam pelik sikit kan. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri ini sepatutnya negeri haram kan. Tapi kamu tiba-tiba kamu ni diseksa, dibuat apa-apa saja kan di negeri ini. Jadi itu tak patut kan. Itu maknanya wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian wa walidin wa ma walad, Allah Ta'ala terus bersumpah lagi, sambungan sumpah semula kan, sumpah yang kedua, iaitu wa walidin. Wa walidin artinya ayah, wa ma walad dan apa yang dia lahir daripadanya. Jadi maknanya sini majoriti ulama kata wa walidin sini artinya Nabi Adam alaihi salam. Jadi makna Allah Ta'ala bersumpah dengan Nabi Adam, dan kemudian tu wa ma walad dan anak-anaknya, iaitu zuriat-zuriat Nabi Adam, manusialah maksudnya kan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan selepas daripada tu ayat yang keempat, iaitu apa yang disumpahkan tu, apa yang nak diberitahu tu, sungguh-sungguh tu. Jadi Allah Ta'ala kata laqad khalaqnal insan fi kabad. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa manusia ni sesungguhnya kami ciptakan manusia ni fi kabad. Kabad ni maknanya ialah sukar, susah kan, maknanya dalam keadaan penat. Itu makna sama ada mereka ni orang senang ke, sama ada mereka ni orang susah ke, semua tu mereka tu penat sebenarnya. Kalau orang senang pun dia penat juga kan. Penat nak apa, banyak penat lah kan dia nak dapat kekayaan, dia pun penat juga. Orang miskin pun penat juga.
Tapi adalah satu kata-kata cantik daripada Ibnu Umar berkenaan dengan perkara ini, berkenaan dengan ayat ini. Umar kata, yukabidu syukra ala sarra. Kemudian tu yukabidul sabra ala darra. Ibnu Umar berkata, dia kata, orang yang kaya ataupun orang yang senang pun sebenarnya susah juga. Susah apa sini? Dia kata susah kerana dia nak, macam mana dia nak bersyukur. Jadi bila dapat tu nak bersyukur tu bukan mudah sebenarnya kan. Nak bersyukur ni maknanya melaksanakan tanggungjawab dia sebagai orang yang dapat harta dan sebagainya. Yang kedua pula, Sayyidina Ibnu Umar kata, bukan Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia kata, dan juga nak melawan kesabaran bagi orang-orang yang mendapat kesukaran. Jadi maknanya semua tu susah lah, maknanya kesimpulan dia. Orang kaya susah, orang miskin pun susah. Jadi maknanya tak adalah hidup ni maknanya mudah kan. Itu Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insan fi kabad. Kemudian, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Dan kemudian selepas daripada itu, adakah manusia pula ni? Ini yang Allah Ta'ala sumpah lagi kan. Adakah manusia ni boleh sangka bahawa tak akan ada orang yang lebih kuat daripada dia, boleh menguasai dia? Maknanya ada sebab ada. Pada hari Mekah hari tu, bersama dengan Nabi ni, di depan Nabi ni, pembesar-pembesar Mekah ni, dia ada orang yang kuat-kuat situ kan. Orang yang samsing-samsing lah, yang body, mungkin pergi gym, tak tahulah, wallahualam bisawab Tapi dia ni kuat-kuat ni, jadi dia banggalah kan. Seolah-olah dan dia ni merasai bahawa tak akan ada siapa pun yang boleh melawan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah di sini kan. Allah Taala sebutkan, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia boleh sangka bahawa tak akan ada siapa? Allah Ta'ala lebih power daripada dia. Allah Ta'ala lebih, jadi seolah dia nak lawan Tuhan ni. Dia rasa macam tak ada benda yang boleh mengalahkan dia. Kemudian Allah Ta'ala, yaqulu ahlaktu ma lallubada. Kemudian menurut ahli tafsir kata, ayat yang ke-6 ni, iaitu adalah kata-kata orang-orang yang kuat dari dulu. Ataupun kata-kata pembesar-pembesar Mekah. Ataupun kata-kata secara umumnya ialah orang-orang yang menentang Islam. Mereka ni akan kata apa? Mereka kata, oh kita banyak dah. Dia kata banyak dah. Kita banyakkan apa? Ahlaktu malan lubada. Jadi mal lubada ni artinya ialah asal makna lubada ni ialah melekat. Melekat. Apa yang melekat ni sebenarnya? Harta ni dia nak katanya malan lubada, harta yang melekat-lekat. Maksud melekat-lekat sini kerana bila harta tu banyak sangat, maka dia himpun tak kira kan, kalau ringgit kita kan, dolar kita ke kan. Kalau duit tu banyak sangat, maka dia akan jadi seolah macam melekat. Melekat macam, makna kalau harta tu 10 sen, duduk sini 10 sen, duduk sini 10 sen, orang tak kata melekat kan. Tapi bila banyak bertimbun-timbun tu, itu kata melekat dalam istilah bahasa Arab. Jadi digunakan perkataan lubada ni, malan lubada, untuk menunjukkan harta yang banyak. Jadi apa dia kata? Orang kafir ni kata, oh kita dah banyak dah habiskan harta kan, kita nak lawan ni, kita akan ada harta lagi, kita akan gunakan habis-habisan untuk lawan Islam ni. Yaqulu ahlaktu ma lallubada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kan, apa ni? Ayahsabu allan yarahu ahad. Mereka sangka, mereka ingat tak ada orang tahu ke? Tahu apa yang mereka buat ni? Kejahatan mereka, niat mereka kan. Maknanya ayat ini juga di setengah ulama kata maksud dia ialah orang-orang yang mendermakan harta dia, ataupun orang yang menghabiskan harta dia yang banyak kerana tujuan dia yang tidak betul, iaitu tujuannya tidak ikhlas. Jadi ulama kata kat sini, dia kata adakah dia rasa bahawa tak ada orang yang tahu apa yang ada dalam hati dia. Jadi ayahsabu an lam yarahu ahad. Ada dia rasa bahawa tak ada orang tengok ke apa yang ada dalam hati dia, apa yang disimpan, niat dia yang tak betul tu. Alam naj'al lahu aynaini. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan sini. Dia ingat manusia ni dia ingat bahawa semua benda yang ada pada dia ni adalah daripada dia sendiri. Dia ingat bahawa dia yang buat benda tu. Jadi Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali, yang penting lah kan, yang besar dalam hidup manusia ni apa? Dia rasa bahawa mata kan. Mata ni nikmat besar kan. Kalau tak ada mata barulah tahu kan. Tak nampak barulah tahu. Tak ada colour dah dunia ni. Bukan tak ada colour, tak ada apa pun. Dah tak nampak apa kan. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini. Apa dia Allah Ta'ala kata? Alam naj'al lahu aynaini. Bukankah kami yang jadikan? Kami telah jadikan bagi dia dua mata. Kemudian tu apa dia? Walisanan wa syafataini. Dan juga lisan. Lisan ni maknanya lidah kan. Allah Ta'ala yang jadikan dia ni lidah. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan syafatain. Syafatain ni dua bibir. Bayangkan kalau tak ada lidah, tak ada bibir, boleh bercakap ke kita?
Kita boleh bercakap dah, tak kira bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab ke, bahasa Jerman, bahasa apa ke. Semua ni kita boleh sebut ni, kita panggil makhraj. Makhraj ni dia antara lidah dan bibir saja kan. Kita sebut nun. Sebab apa bibir bergerak macam ni, lidah bergerak macam ni. Mim, sebab kita boleh tutup kan. Cuba tak tutup kan, tak ada bibir, macam mana nak tutup? Mim, boleh tak sebut pun, tak boleh sebut kan. Jadi menunjukkan bahawa ni menyebabkan manusia tu boleh bercakap. Kemudian lidah pula boleh apa lagi? Boleh merasa kan, masam, manis. Cuba tak ada lidah, lidah tu jadi macam kayu je kan. Boleh merasai, tak rasa apa-apa, jadi makan apa-apa pun sama je. Kemudian tak nampak pula kuih tu warna-warni, tak nampak tak kuih tu warna rainbow ke warna apa kan. Jadi tiba-tiba makan pula tak rasa apa. Kalau macam tu buat apa kan. Jadi tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, Allah Ta'ala ungkitkan dah. Kalau kita kata bahasanya kan alam naj'alahu, bukankah kami jadikan untuk dia dua mata, kami jadikan lisan, lidah, kami jadikan pula dua bibir kan. Wa hadainahu najdain, dan kemudian kami tunjukkan kepadanya pula. Hadaina tu maknanya tunjuk. Tunjuk, nampak tak nampak. An-najdain, najdain tu ialah asalnya najd. Najd tu artinya ialah tanah tinggi. Jadi tanah tinggi di sini, sebab itulah negeri, ada negeri kawasan Arab tu dipanggil sebagai Najd. Najd sebab tempat tu tinggi sikit daripada tempat yang lain. Jadi Allah SWT sebutkan Najd, Najdain, artinya tanah tinggi. Kenapa tanah tinggi disebutkan? Kerana tanah tinggi ni, bila tanah tinggi orang nampak kan. Kalau tanah rendah orang tak nampak. Maknanya daripada jauh orang tak nampak dah. Jadi Allah Ta'ala ungkapkan sini, gunakan perkataan Najdain, iaitu untuk menunjukkan kepada, iaitu buruk dan juga baik. Keburukan dan juga kebaikan. Jadi Allah Ta'ala tunjuk maksudkan, ini nampak tak baik, ini nampak tak keburukan. Allah tunjuk dengan macam-macam cara, dengan hantar Alkitab ke kan, Quran, dengan hantar kepada kita Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk tunjukkan kepada kita. Kemudian pada hari ini Allah Ta'ala hantar pula apa? Pendakwah kan. Jadi kewujudan pendakwah ni penting kan, untuk tunjukkan, untuk ceritakan untuk ceritakan isi Quran, untuk ceritakan bahawa ini betul, untuk ceritakan ini salah dan sebagainya kan. Jadi itu sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jangan kita nampak bahawa ini dia ni pendakwah dia ni yang menunjukkan cerita ni, mubaligh apa ni kan. Mubaligh tu biasa gunakan istilah, tapi mubaligh tu bagi kita juga ialah mubaligh orang yang menyampaikan, maksud dia tapi digunakan setengah-setengah tempat mubaligh untuk Kristian. Jadi mubaligh maknanya orang yang menyampaikan. Jadi orang menyampaikan tu jangan kita marah pada dia. Kita kena ingat bahawa dia sedang menunjukkan, dia melaksanakan apa yang telah diamanahkan. Sepatutnya kita semua kena jadi mubaligh. Mubaligh Islam sepatutnya kita kena jadi da'i sepatutnya kan. Tapi kita tak buat. Tapi bila ada orang buat, sepatutnya kita gembira lah, kita gembira. Jadi Allah SWT kata wahadainahu najdain. Semua tu datang daripada Allah. Allah Ta'ala nak tunjukkan, nampak kan. Kalau setengah orang kata bendera. Jadi bila bendera, akak bendera tu nampak kan. Dia najdain tu falaqtahamal aqabah. Kemudian Allah Ta'ala kata ayat yang ke-11 falaqtahamal aqabah. Fala tu maknanya sini halla. Dalam tafsir kata halla tu maknanya ialah kenapa tidak. Bukan gitu. Bukan fala maka tidak, bukan. Tapi halla. Halla maksud dia halla. Halla, kenapa kamu tidak iqtahamal aqabah. Iqtahama tu maknanya ialah masuk ke dalam satu tempat tu dengan keras. Maknanya kalau kita kata menerobos, kalau kita kata apa lagi perkataan ni, menempuh, itu masuk dengan keras, masuk dengan cepat. Itu iqtahama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kenapalah kamu ni tidak iqtahama, tak masuk, tak mengambil, tak melakukan ataupun menerobos aqabah, merempuh aqabah. Aqabah ni artinya ialah satu benda yang susah, maksudnya. Satu benda yang susah. Kenapa susah? Kerana kebaikan tu susah sikit dilakukan. Sebab apa? Kita terpaksa lawan nafsu. Contohlah kita nak bangun subuh kan. Jadi itu aqabah. Kita lawan kan. Lawan apa? Lawan selimut lah kan. Lawan waktu kan. Lawan gelap. Lawan sejuk kan. Jadi itu kan. Itu aqabah. Jadi aqabah ni ialah melawan nafsu lah kita. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tak merempuh nafsu kamu tu? Kenapa kamu tak langgar? Kenapa kamu tak tolak kan? Jadi kamu tahu tak apa dia? Wa ma adraka mal aqabah. Allah Ta'ala tanya situ kan. Jadi Allah Ta'ala senaraikan kemudian tu perkara-perkara yang penting yang besar dalam aqabah ni yang Allah Ta'ala nak sebutkan sini. Yang pertama sekali apa? Fakku raqabah, membebaskan hamba. Jadi kalau kita tengok kan dalam sejarah Islam kan yang dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tengok kalau dia jumpa hamba, dia ada duit kan. Jadi bila tengok hamba yang diseksa, dia akan beli. Dia beli Bilal, dia beli ramailah para sahabat ni yang telah dibeli. Hamba-hamba lah, terutamanya golongan yang diseksa di zaman tu. Jadi Abu Bakar beli. Jadi ini antara contoh kan. Dan begitulah seterusnya lagi. Kalau kita ada duit, kita bebaskan hamba-hamba ni. Tapi dia lebih umum lagi kan. Kalau zaman sekarang tak ada hamba,
Maksudnya orang yang teraniaya ke, orang yang apalah kan, yang dibebani. Okey, jadi fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masqabah, ataupun it'am maksudnya ialah memberi makan memberi makan. Dia panjang tu It'am iaitu memberi makan. Kalau ta'am tu makanan. Jadi it'am tu memberi makanan pada hari fi yaumin zi masqabah. Masqabah tu artinya ialah al-ju'. Al-ju' cepat dalam bahasa Arab dia kata sarabar rajul. Sarabar rajul ni apabila seseorang itu terkena kelaparan. Terkena kelaparan namanya sarab. Jadi dia gunakan perkataan zi masqabah, hari kelaparan, hari kebuluran. Ketika tak ada makanan dan sebagainya. Jadi kita memberi makan. Tu antara masuk dalam aqabah. Satu benda yang susah nak dibuat kan. Kena lawan nafsu. Yatiman za maqrabah, ataupun kamu memberi makan kepada anak yatim za maqrabah, artinya itu daripada kalangan kaum kerabat kamu. Itu maksud dia, bukan yang mempunyai kaum kerabat, tapi anak yatim yang merupakan mereka itu adalah kaum kerabat kamu. Jadi ulama tafsir sebut dalam tafsir mengenai ayat ini, dia kata bila kita memberi makan kepada anak yatim daripada kerabat kita, maka dia kata itu erti kita dapat dua pahala. Pahala yang pertama ialah pahala dia ni adalah anak yatim. Yang kedua, pahala dia ni adalah kerabat kita. Itu jadi maknanya yatiman za maqrabah, kemudian au miskinan, memberi makan lagi, iaitu memberi makan pada siapa? Memberi makan kepada za matrabah. Miskinan za matrabah. Matrabah tu daripada turb. Turb maknanya tanah. Za matrabah maknanya orang yang bertanah, bukan orang yang berada tanah, tapi orang yang melekat di tanah. Kenapa? Kerana kelaparan. Maknanya dia tu terdampar. Maknanya duduk atas tanah kan, sebab tak larat sangat dah. Sebab dia lapar kan. Itu jadi semua benda tu adalah nama dia ialah aqabah yang Allah Ta'ala sebut sini. Jadi maknanya itu sifat-sifat mulia lah kan yang Allah Ta'ala ceritakan, iaitu untuk membantu orang miskin, orang membantu yang kesusahan, orang membantu yang tidak ni kan. Semua tu adalah merupakan orang yang susah. Jadi sifat tu diajar oleh Islam awal-awal lagi daripada permulaan, untuk menunjukkan bahawa kalau orang Islam dia buat macam tu, maka image dia tu akan jadi, bila dia kata orang nak kata bahawa orang Islam ni jahat, jadi pelik kan. Macam mana orang Islam boleh jahat sedangkan dia ni buat macam ni kan. Jadi Allah Ta'ala ajar kan kepada orang Islam, walaupun di Mekah lagi, supaya buat benda-benda ni semua. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian itu dia kata, iaitu sifat lagi yang Allah Ta'ala puji sini ialah tawasaw bis sabri tawasaw bil marhamah, iaitu berwasiat-wasiat, mengingat-ingatkan, menasihat-nasihati, mengajak bersama-sama. Mengajak kepada apa? Kesabaran dan juga marhamah. Nabi SAW tunjukkan kan, sebagai contohnya, Nabi bila melalui sekumpulan sahabat yang sedang diseksa, iaitu keluarga Ammar Ammar bin Yasir. Yasir, mak dia mak dia mak dia mak kepada Ammar tu. Jadi dia telah diseksa tu, satu family tu. Kemudian Sumayyah, okey. Lepas tu dia tu telah diseksa. Jadi Nabi SAW lalu, Nabi kata apa? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Nabi kata, sabarlah wahai keluarga Yasir, kerana janji untuk kamu semua adalah syurga. Jadi makna situ ialah ungkapan sabar tu kan, iaitu mengingatkan tentang kesabaran. Kemudian seterusnya ialah mengingatkan dengan marhamah. Marhamah ni kasih sayang lah kan, di antara satu sama lain. Jadi Allah Ta'ala akhirnya dalam hujung surah Al-Balad ni, Allah Ta'ala puji apa? Bahawa puji orang-orang yang beriman tu, orang yang melakukan macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan, yang kita sebutkan banyak kali sebelum daripada ni, golongan kanan. Dan kemudian tu yang sebaliknya apa tu? Wallazina kafaru bi ayatina, orang yang tak percaya, orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul mash'amah. Mereka ni adalah orang-orang kiri, golongan kiri dipanggil. Jadi kita ada dua golongan sini kan, golongan kanan dengan golongan kiri. Kemudian Allah Ta'ala kata alaihim narum muqsadah. Ke atas mereka, golongan kiri ni, ke atas mereka itu narun, neraka muqsadah. Muqsadah tu artinya ialah yang ditutup rapat, yang dikunci, yang tidak boleh dibuka. Kenapa? Kerana nak menggambarkan suasana seksa yang mana tak boleh keluar daripada tu kan. Jadi kalau kita lah contohnya kan, dapur periuk, periuk apa tu kan? Tu periuk yang tutup rapat tu kan, yang tak boleh dikunci lagi tu kan. Periuk apa kita katakan? Vacuum. Bukan vacuum cleaner kan. Tapi tu dia tutup tu apa? Kita panggil kan.
dapur tu, jadi periuk tu. Jadi periuk yang ditutup rapat tu, itulah dia dipanggil muqsadah tu. Jadi alaihim nar. Jadi Allah Taala gambarkan benda ni suatu suasana di mana kita tak nak keluar. Orang dulu neraka tak boleh keluar lagi kan. Tak ada chance lagi nak keluar. Dalam ayat yang sebelum daripada kita baca, iaitu mereka ni dikatakan keluarlah, nak keluar. Tiba-tiba bila sampai kepada pintu mereka ditutup. Jadi itu macam-macam lah bentuk penyiksaan yang menyakitkan jiwa, menyakitkan fizikal dan sebagainya, yang Allah Taala ceritakan kepada kita untuk menggambar, untuk apa nak katakan kepada kita bahawa supaya kita ni semua ni janganlah berani, janganlah buat kejahatan atas dunia ni, nanti kita akan dikenakan dengan siksaan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah setakat itu saja, kita akan jumpa lagi dalam muka surat seterusnya 595 akan datang insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk berikan link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak berada bersama dengan kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.